Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Iman Haris bin Muhammad Faris Nizam. Saya adalah anak kedua daripada dua orang adik-beradik dan bersekolah di SMK Damansara Damayan 1. Itu je lah. Minat saya bermula pada umur saya darjah 5. Waktu tu bulan puasa. Keluarga sepupu saya datang tidur rumah saya dan waktu tu saya ada yang ciplak punya je, yang biasa punya kan. Lepas tu sepupu saya tu main lah. Lepas tu saya tengok dia dapat buat siap kan. Lepas tu saya pun macam mana abang sepupu aku ni buat kan. Lepas tu saya pun suruhlah dia ajar semua. Lepas tu dalam 4 hari macam tu saya belajar untuk selesaikan lah, tapi bukanlah dalam jangka masa yang pendek. Masa tu dalam seminit 2 minit jugalah saya selesaikan ni. Dalam fizik, matematik, math juga ada formula yang di mana adanya pemalar, iaitu constant. Di mana dalam cube Rubik ini, bila kita lihat balik dalam cube Rubik ni, titik tengah di antara semua warna tidak berubah antara satu sama lain. Maknanya kita boleh lihat di situ bahawa titik tengah tu adalah pemalar. Dalam cube Rubik ni ada cara yang paling senang, cara yang paling popular untuk menyelesaikan cube Rubik ni. Nama formula itu adalah CFOP. CFOP. Okey, C di mana tengah, C bermaksud center. Maaf. Kita boleh lihat center di mana center ini bersambung antara center-center yang lain. So itu C. F bermaksud F2L. F2L bermaksud first two layer, di mana kita selesaikan 2 layer yang pertama. Selesaikan 2 layer yang pertama, di mana O bermaksud OLL, yang bermaksud orientation last layer, di mana kita selesaikan step yang atas. Bila kita selesaikan yang step yang OLL, orientation last layer, step yang paling terakhir adalah P, bermaksud PLL, permutation last layer, di mana kita selesaikan cube Rubik itu secara perfect lah, secara sempurna. Itu adalah metod yang paling popular dalam menyelesaikan cube Rubik ini. Seperti yang saya cerita tadi, saya fall in love dengan cube Rubik ini pada darjah 5. Sebab tu saya berumur 11 tahun. Tapi pada waktu tu saya hanya tahu untuk menyelesaikan saja dan saya tidak terfikir pun untuk menyelesaikannya secara dalam masa yang singkat. Saya ingat lagi waktu saya tingkatan 1 dan tingkatan 2, saya hanya bermain cube Rubik ni sebagai hobi. Dan apabila saya rasa macam saya nak pergi lagi jauh dalam bidang cube Rubik ni, jadi saya mengambil masa untuk belajar step-step ini dalam 3 bulan untuk menyelesaikan bawah 20 saat. Kejohanan yang dibuat oleh WCA, yang bermaksud World Cube Association, diadakan di seluruh dunia. Dan di Malaysia yang dipanggil Malaysia Cube Association, diadakan di merata-rata tempat. Ada di Pening, ada di Johor, ada di Selangor dan Kuala Lumpur dan sebagainya. Tetapi pada masa yang terdekat ini tiada
lagi competition yang dianjurkan oleh MOCA kerana mungkin susah untuk mendapat tempat atau sebaliknya lah. Saya pernah join competition di Selangor sebanyak 3 kali dan prestasi saya dalam competition tu tidaklah berapa bagus sebenarnya, sebab saya kalau dikomparekan dengan yang speed cuber yang lain tidaklah berapa bagus dan saya hanyalah average speed cuber yang mereka boleh cakap. Sebenarnya dalam belajar dan memasuki bidang cube Rubik ini sama seperti memasuki bidang pelajaran yang dianggap susah daripada kebanyakan pelajar, iaitu AdMath dan Math, kerana memang konsepnya sama dengan matematik dan AdMath, kerana kita perlu banyak menghafal dan banyak memahami stepnya, kenapa begitu, kenapa begini. First sekali, kita kena tahu benefit apa yang kita belajar, bukan saja dalam cube Rubik tapi pada semua pelajaran yang kita belajar. So, untuk menerangkan benefit, menerangkan apa yang kita dapat dalam belajar cube Rubik ini, memang sangat membantu untuk fokus dan untuk menghafal, untuk mengingat step-step, sebab memang banyak step yang perlu dihafal untuk menyelesaikan secara singkat. Saya cuba membuktikan bahawa semua orang di dalam dunia ini ada kemampuan mereka tersendiri dan tiada istilah biasa di dalam setiap diri orang. Dan saya mahu buktikan bahawa minat saya terhadap sesuatu tidaklah minat yang biasa dan hanya pandai menyelesaikan cube Rubik ini, tetapi hanya mungkin dalam jangka masa selama 1 minit, 2 minit, itu basically semua orang boleh buat, kan? Tapi bukan semua orang boleh convince diri mereka sendiri untuk belajar dan untuk menghafal step-step yang ada dalam cube Rubik ini untuk menyelesaikan dalam jangka masa yang pendek. Cube ni memang ada target untuk setiap penyelesaian, tapi target saya adalah average sebab di dalam competition adanya average. Apabila kita menyelesaikan 5 penyelesaian dalam cube Rubik, akan adanya average of 5 solve. Saya mencapai target average bawah 10 saat. Yang saya dalam bidang cube Rubik ini adalah saya mahu orang lain melihat cube Rubik ini bukan saja sebuah permainan, bukan saja sebuah mainan yang biasa kita boleh dapat dekat tempat lain. Maksudnya di sini terlalu banyak faedah yang kita boleh dapat dalam permainan cube Rubik ini, seperti macam saya cakap tadi, untuk bantu fokus dan bantu untuk menghafal apa yang ada di dalam untuk menyelesaikan cube Rubik ini. Cita-cita saya dalam cube Rubik ini adalah untuk mewakili Malaysia dalam bidang cube Rubik, dan atau mungkin boleh
membuat rekod dunia. Saya tidak tahu, insyaAllah. Dan saya mahu mengharumkan nama negara lah sebagai seorang Melayu. Kerana banyak speedcuber di Malaysia terdiri daripada kaum Cina dan India. Melayu ada tetapi sedikit. Manfaat apa yang kita boleh belajar dalam Cube Rubik ini? Ia sangat membantulah dalam fokus kita untuk menjawab perpisahan atau untuk kita study atau mungkin untuk kita release stress. Nasihat saya kepada semua yang minat dalam bidang Cube Rubik ini atau mungkin baru mula untuk memasuki bidang Cube Rubik ini, keep your focus dan jangan putus asa dalam Cube Rubik ini. Memang saya cakap awal-awal, memang agak susah untuk menyelesaikan Cube Rubik ini, dan jangan separuh jalan. At least belajar untuk menyelesaikan Cube Rubik ini walaupun dalam jangka masa yang agak panjang.